Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya jua dapatlah kita berada dalam bulan Ramadan yang mubarak ini, di mana pada setiap ruang dan sudutnya berisi dengan keberkatan. Oleh itu, marilah kita merebut peluang ini dengan memperbanyakkan amal kebajikan di dalamnya bagi meraih sebanyak mungkin pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu daripada kebajikan itu ialah membaca kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat agung. Tema sambutan nuzul Al-Quran pada tahun ini berbunyi, Al-Quran sumber kekuatan. Tema ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat 21 yang tafsirnya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takutkan Allah, dan ingatlah misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka itu memikirkannya. Maksud ayat ini menekankan tentang kekuatan dan kehebatan Al-Quran apabila ia digunakan sebagai perlembagaan hidup. Sudah tentu kekuatan itu akan menjelma untuk mendatangi pengamalnya. Inilah Al-Quran yang kita peringati nuzulnya pada malam ini. Marilah kita berpegang kuat kepadanya, menghayati hukum-hukumnya dan mengambil iktibar peringatan-peringatannya. Dengan cara yang demikian itu, insya-Allah kita akan mendapat aura atau kekuatan yang sebenar-benarnya. Sebab itu, beta ingin melihat semua orang hendaklah pandai membaca Al-Quran supaya kita dan negara ini sama-sama beroleh kekuatan. Untuk tujuan inilah Perintah Pendidikan Agama Wajib 2012 dikanunkan. Dengan berkuat kuasanya perintah ini, kita berharap semua kalangan generasi muda, khasnya para penuntut kita yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di luar negara, tidak akan ada lagi mereka yang tidak pandai membaca Al-Quran. Begitu juga tidak akan berbangkit lagi walau seorang pun yang tidak tahu mendirikan sembahyang. Sayugia diingat, kedua-dua ibadat ini adalah asasi bagi menjamin kelangsungan sosio hidup bangsa. Tanpanya kehidupan boleh saja malam dan rapuh. Kerana itulah, beta tidak jemu-jemu memperingatkan supaya jangan sekali-kali mengabaikan Al-Quran dan ibadat sembahyang. Jika kita merancang sebarang aktiviti, maka hendaklah dipastikan ibadat sembahyang yang tidak tercicir. Janganlah terlepas pandang dengannya, kerana terlepas pandang dalam perkara ini berarti kita mengundang laknat Allah Ta'ala. Sudah pun berlaku, orang merancang sukan larian yang disebut The Acara-acara menurut jadual telah bermula dari jam 4 pagi lagi. Untuk menerima peserta,
pada jam 4.40 pula. Peserta dikehendaki berhimpun di tempat kawasan pemanasan badan dan tepat pada jam 5 pagi, sesi pemanasan badan mula dengan acara-acara larian terus berlangsung termasuklah hiburan. Pada jam 8.30 pagi, barulah ketibaan tetamu kehormat dan diikuti oleh beberapa acara lain sehingga tamat pada jam 9.30 pagi. Melihat kepada jadual ini, adalah tidak pelik kalau ada orang bertanya, di manakah sembahyang subuh? Kerana masuk waktu subuh pada ketika itu ialah jam 4.43 pagi. Sedangkan acara-acara sudah pun berlangsung sebelum itu lagi sehingga membawa ke siang. Beta mendapat tahu bahawa jumlah peserta adalah ramai sehingga mencacah beribu-ribu orang. Di dalam jumlah seramai itu, tentu sahaja majoriti adalah orang Islam. Jadi di manakah mereka itu dengan sembahyang subuh? Di manakah ingatan mereka terhadap sembahyang berbanding sukan? Dan pihak penganjur serta para pemimpin yang terlibat juga, di manakah peranan mereka untuk meluruskan keadaan? Apakah mereka juga tidak nampak perkara ini adalah satu musibah? Sungguh heran, orang masih sahaja boleh ketawa, walaupun ribuan para belia dan remaja, lelaki dan perempuan tidak sembahyang subuh, padahal mereka juga mungkin sudah faham dan malah tahu bahawa kedua rakaat sembahyang sunat subuh sahaja pun nilainya adalah mengatasi harga dunia ini dengan segala isi di dalamnya. Mengambil kesempatan di majlis ini, beta mengharapkan supaya kejadian yang seumpama itu tidak akan berlaku lagi. Di samping juga ingin mengingatkan kepada para penganjur dan pemimpin khasnya supaya lebih berhati-hati dalam merancang sebarang rancangan atau kegiatan yang melibatkan anak buah dan orang ramai. Adalah perlu untuk mereka itu menilai dan memastikan terlebih dahulu bahawa rancangan atau kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, kerana kalau ia bertentangan dan kita pula melakukannya, bukankah ini sama artinya dengan kita menghinakan diri dan agama sendiri? Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.